Microevolution ni tak ada orang boleh nafikan. Warna kulit berubah berdasarkan di mana awak berada. Bajau laut kan contoh. Saudara Zamir banyak guna bajau laut. Dia punya lung capacity memang tak sama dengan orang lain. Tapi dia still lung, dia tak berubah jadi organ lain. Kan? Dia still, kita kata benda tu microevolution. Dia orang kata, oh kita ada bukti paru-paru berubah jadi insang berubah jadi paru-paru. Ataupun intermediate species yang nak berubah daripada insang kepada paru-paru. Dia ambil contoh Tiktaalik. Tiktaalik adalah sebuah ikan, seekor ikan yang ada paru-paru dan ada insang. So saya pun tertanya lah, mana dia dapat makhluk ni? Rupanya dia dah extinct. Dia dah tak ada lagi. Okey, macam mana dia orang deduce bahawa Tiktaalik ni ada dua-dua? Ada paru-paru dan ada insang sekali. Paru-paru tak ada. Maksudnya dia orang jumpa fosil, tulang. Dan dia orang buat reconstruction. Ingat tak Syekh Said sebut benda ni? Teori evolusi berdasarkan tawassum wal istirdat. Dia banyak recollection, reimagination. Agak-agak. Okey, kalau tulang dia macam ni, kita boleh agaklah dia macam ni. Lepas tu kita tengok National Geographic apa semua, dia orang reconstruct balik dinosaur. Siap color, warna bulu dia semua boleh dapat. You cannot deduce color from just tulang kan. Tapi dia orang, lepas tu drawing pun berbeza-beza. So berlaku imagination, recollection or reconstruction of things. Nampak 20% of fossil, they reconstruct the whole being. Yang agak. Kalau tulang kaki dia macam ni, badan dia mesti macam ni. Saya tengah cerita pasal apa tadi? Sekejap, point Tiktaalik kan. So apa bukti yang Tiktaalik ni ada paru-paru? Secara pasti tak ada pun. Fosil tak menunjukkan dia ada paru-paru. Diorang hanya boleh melukis saja dan mendakwa bahawa Tiktaalik ni ada paru-paru. So this begs a question. Where do you get this idea yang Tiktaalik ni ada paru-paru? Oh, sebab dia punya insang tu ada tulang sikit. Dia macam half kaki. Itu membuktikan bahawa Tiktaalik dah keluar daripada muka laut. Dia adalah atuk kepada haiwan-haiwan darat. Lizard apa semua ni adalah asalnya ikan. Ikan yang ada insang yang boleh buat dia mengengsot dekat atas muka bumi. But how do you get yang dia ada insang dan dia ada paru-paru? Even though in a primitive form. So kalau betul daripada insang, lepas tu ada paru-paru, itu kita kata macroevolution. Sebab telah develop satu organ baru. Tapi hari ni kita tak ada empirical evidence yang menunjukkan kepada the development of new organs. Empirically tak ada. Macam mana nak buat empirical Ustaz? Evolution ni berlaku deep time. Millions and millions of years. Kita tak ada waktu millions of years nak buktikan sekarang ni. That's why ada orang, dia kata, okay, kita boleh shorten the time dengan melihat kepada bakteria ataupun virus. Sebab virus ni dia berkembang biak generation dia, hanya dalam masa berapa minit saja boleh jadi beratus-ratus generation. So dia orang lihat, dia orang biarkan, tak silap saya dia orang buat pada E. coli. Lansky, ni dia bagi Lansky study. Dia orang buat pada E. coli bakteria ni, kembang biak kan. Dia kata, oh, it develop a capability yang atuk nenek moyang dia tak ada. Dia boleh proses citrate pula. Dia boleh proses citrate. Dulu semua tak boleh proses citrate. Yang ni, this particular bacteria yang dah melalui proses evolusi ni dah boleh proses citrate. Kata ni, this happens in our lifetime. It's directly observable. Tapi creationist respon balik, kata, but this is within the same species. Dan kemampuan itu pun sebenarnya ada di dalam genetic information E. coli. Dia hanya terzahir atau tidak terzahir. Itu saja. Tapi dah ada. So soalan dia dekat sini, macam mana you boleh ambil benda tu sebagai bukti macroevolution? Dan bajau laut pun, itu bukan macroevolution kan? Itu adalah microevolution. Dia bukan paru-paru jadi benda lain. Paru-paru adalah paru-paru, cuma kapasiti berbeza. Orang-orang yang tinggal dekat Everest kan, dekat Tibet kan, diorang boleh je naik turun tanpa oksigen gas. Kita pergi meninggal. Sebab dia tok nenek moyang diorang dah selalu naik turun, so lung capacity diorang, nak kata diwariskan pun susah lah kan. Dia, ialah kalau sebuah population tu, orang yang dihormati adalah orang yang boleh naik turun Everest. Perempuan-perempuan nak kahwin dengan dia. Sebab dia ada nama, mungkin nama besar, terhormat. Wanita-wanita akan bangga berkahwin. Jadi dia punya chances of membiakkan dia punya genetik itu lebih besar. Macam Zamir kata, bajau laut ni. Sebab orang bajau ni hidup kat laut, kemampuan menangkap ikan tu adalah kemampuan yang paling penting sekali untuk hidup. Jadi siapa yang boleh tahan nafas paling lama dekat dalam air, dianggap sebagai alpha male. Dan alpha male ni orang nak kahwin dengan dia. Sebab chances of survival is high. Berbanding dengan orang yang boleh tahan nafas 3 minit je. Orang yang boleh tahan nafas 10 minit. Oh, confirm menjadi kegilaan wanita kan. Sebab wanita pun nak lelaki yang boleh selamatkan dia. Kalau kahwin dengan lelaki yang tak boleh tangkap ikan, yang semput, mati kita. So dia punya chances of breeding lebih besar. Untuk dia membiakkan pass down dia punya genetics lebih besar. Jin dia lebih, bukan genetik, dia punya jin tu lebih besar. Jadi bila berlaku passing down of kemampuan lelaki yang pertama yang boleh naik turun tanpa oksigen ni dengan mudah,
Akhirnya ramai anak-anak, cucu cicit dia pun boleh buat benda tu. Lepas tu if they push further, dia jadi lebih hebat daripada atuk dia, nama dia naik lebih tinggi, the same process happens. So kemampuan makin besar. Itu yang juga berlaku kepada kaum bajau laut. Tapi itu semua adalah kita anggap sebagai mikro. Tapi golongan evolution, dia kata tak kira lah mikro atau makro, tetap ada perubahan pada genetics melalui natural selection dan melalui mutation berlaku perubahan pada genetics. So whether it is micro atau macro, it doesn't matter. Sebab macro evolution is nothing but accumulation of micro evolutions. Dalam waktu yang panjang, micro, akhirnya jadi spesies yang berbeza, organ-organ yang baru keluar. But the issue is, it is not observable directly. There is no empirical evidence that showed that. The only thing that you can show to us adalah persamaan, nampak macam sama. Therefore, yang ni datang daripada ni, itu je. Tapi you tak boleh prove to us directly it happens. Dan kajian dengan bakteria itu pun tidak membuktikan berlaku macroevolution. So still belum ada lagi. Belum ada pembuktian saintifik berkenaan dengan teori evolusi. Yang ada hanya homology, assumption of homology. Persamaan menunjukkan common ancestor. Dan kita tahu benda itu tidak benar dengan rangka evolution sendiri pun. Kalau kita tengok tree of life tu pun, ada creatures ataupun makhluk-makhluk yang jauh, ranting dia jauh, yang ni kat sebelah ni, kat sebelah sini, tapi ada banyak persamaan dari segi dia punya apa dipanggil sebagai phenotype dia punya appearance tu lebih kurang sama. Saya betul tiger. Kalau dia ikut apa nama ni, marsupial animals lah, yang dia punya anak dia apa lepas beranak tu dia masih membesar dekat dalam kantung kan, macam kangaroo dan sebagainya. Okay. Duduk dekat benua apa nama ni, Australia. Yang satu lagi ni dia, saya tak sure benda ni apa. Macam tiger lah. Tapi dia kalau genetik dia sangat sama, tapi dia orang dah lah genetically duduk jauh-jauh. Dia orang ni duduk jauh. Lepas tu satu lagi, dia orang punya genetik dia jauh, tak sama. Tapi bentuk dia orang sama. Lebih kurang. Maksud dia jauh dari segi pokok tu. Percabangan tu, tetapi dia ada banyak persamaan. Macam orang kata apa, pisang dengan kita pun 60% persamaan dari genetik kan. Padahal jauh kan, jauh. Okay, something interesting yang Zami bawa adalah bila ni evolution ni seluruh dunia akan bawa artificial apa kita kata fecundating of animals of agriculture. Kan, artificial evolution yang berlaku dalam bidang agriculture. Kalau kita lihat bentuk pisang yang asal sebelum manusia artificially mengkahwinkan dia, jauh gila. Pisang tu asal tu tak salah kurus je, ataupun dia gemuk bulat. Sorry, saya tengok dia gemuk bulat dan dia warna hijau, pucat, dan dia ada bintik-bintik. Banding dengan pisang hari ni, jauh nampak macam jauh betul ni. Tapi itu berlaku secara kita kata secara artificial, dan dia mengawin-kawinkan perkara yang dalam satu spesies. Dan sama ada pisang hari ini boleh lagi tak berkahwin dengan pisang yang asal tu. Ini saya bertanya soalan. Boleh ataupun tidak pisang hari ini berkahwin dengan pisang yang asal tu? Boleh dikahwinkan lagi tak? Kalau boleh dikahwinkan, maksud dia masih sama spesies. Hanya bentuk nampak berbeza saja. Kalau tak boleh kahwin, maka kita kata bahawa dia dah menjadi spesies yang berbeza. Ini saya tanya saya tak buat dakwaan. Ini mungkin boleh tolong saya buat kajian sikit. Pisang yang dah jadi hari ini boleh tak kahwin dengan pisang yang asal tu? Dan brokoli pun dengan apa, cabbage apa orang dia panggil, cabbage dengan brokoli ni sebenarnya satu common ancestor. Tapi ni berlaku secara artificial, manusia yang mengawin-kawinkan macam kuda. Silakan. The artificial punya evolution tu, yang domestication of plant, itu dia orang buat based on evolution theory. So boleh kita cakap Darwinian evolution, dia tak false tapi dia true to some extent. So dia orang guna Darwinian evolution tu untuk explain domestication of plant, domestication of animal. Macam tu Asyik. Dia nak kata bahawa kalau kita boleh buat benda ni secara artificial, benda ni juga boleh berlaku secara random, secara natural selection. Yang ini artificial selection. Dia orang pegang kepada natural selection. Kalau artificial selection boleh berlaku, tak mustahil, maka natural selection pun. Tapi masalah dia, even artificial selection dia tak menjadikan spesies baru kan.
Zahir saja nampak berbeza, tapi masih lagi boleh diklasifikasikan sebagai satu spesies. Pisang asal dengan pisang hari ini masih boleh lagi diklasifikasikan sebagai satu spesies. Dia still banana kan? Banana and banana. Jadi nak claim bahawa berlaku microevolution di sini, maka itu microevolution secara natural pun boleh berlaku. Bagi saya ada gap lah dekat situ. Sebab yang ini bukan menghasilkan spesies baru.